Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid Ustazah Zul, Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi. Hari ini Ustazah Zul akan mengajar bagi mata pelajaran Pendidikan Akhlak Darjah 3 dan kita akan menyambung belajar bagi pelajaran yang keempat, iaitu bertajuk Sikap Bertanggungjawab. Dan untuk hari ini kita akan sampai kepada subtopik yang terakhir, iaitu subtopik 4.6, iaitu tanggungjawab terhadap kemudahan awam. Dan untuk tajuk ini, kamu boleh merujuk kitab akhlak masing-masing ni halaman yang ke-54 hingga ke-57. Baiklah, pastikan semua sudah membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Dan jika semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar apakah tanggungjawab kita ke atas kemudahan awam, mari kita belajar terlebih dahulu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kemudahan awam. Tentu kamu pernah dengar bukan perkataan kemudahan awam? Kemudahan awam ialah segala kemudahan seperti tempat, bangunan atau peralatan yang disediakan untuk kepentingan dan kegunaan orang ramai. Sebagai pengguna, kita bertanggungjawab untuk menjaga kemudahan awam yang disediakan dengan baik. Semua kemudahan awam ini perlu dijaga dengan baik supaya ia dapat digunakan dengan selamat. Terdapat banyak contoh kemudahan awam yang ada di sekitar kita. Antaranya ialah pondok menunggu bas, masjid atau surau, taman rekreasi, tandas awam dan juga telefon awam. Selain itu, terdapat juga contoh kemudahan awam seperti perhentian bas dan teksi, hentian rehat di lebuh raya, lift bagi perumahan awam, taman permainan dan balai raya. Kesemua kemudahan awam ini dibuat khusus untuk kegunaan kita bersama. Sebagaimana yang Ustazah Zul dah sebutkan tadi, sebagai pengguna yang baik, kita perlu melaksanakan tanggungjawab ke atas kemudahan awam. Mari kita lihat satu persatu apakah tanggungjawab kita ke atas kemudahan awam. Yang pertama, hendaklah kita menggunakan segala kemudahan awam yang disediakan dengan cara yang betul. Yang kedua, hendaklah kita bertanggungjawab menjaga kebersihan kemudahan awam dengan baik. Yang ketiga, hendaklah kita pastikan kemudahan awam berada dalam keadaan yang selamat setelah digunakan. Dan yang keempat, laporkan jika berlaku kerosakan kemudahan awam kepada pihak yang berkuasa. Terdapat perkara-perkara yang perlu kita elakkan bagi memastikan segala kemudahan awam yang disediakan sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat. Antaranya ialah elakkan daripada mencunting dinding bangunan atau papan tanda yang disediakan untuk kemudahan kita. Yang kedua, elakkan daripada merosakkan peralatan kemudahan awam yang kita gunakan. Yang ketiga, elakkan daripada membuang sampah di merata tempat di kawasan kemudahan awam. Yang keempat, elakkan daripada menggunakan air pilih bomba untuk kegunaan sendiri. Kita tahu ya murid-murid bahawa air pilih bomba itu adalah untuk kegunaan awam sekiranya berlaku kecemasan kebakaran. Dan yang kelima, elakkan daripada membuat panggilan palsu kepada pihak polis, bomba ataupun hospital. Ini adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan akan menyusahkan banyak pihak. Sikap bertanggungjawab terhadap kemudahan awam mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Antaranya yang pertama ialah ia akan dapat menjaga keselamatan dan keselesaan pengguna kemudahan awam tersebut. Yang kedua, ia akan dapat menjimatkan perbelanjaan. Sekiranya kita semua bertanggungjawab terhadap kemudahan awam, maka kemudahan awam itu tidak akan mengalami kerosakan, maka dia akan menjimatkan perbelanjaan dan tidak perlu diperbaiki ataupun diganti dengan yang baru. Yang ketiga, apabila kita bertanggungjawab ke atas kemudahan awam, ia akan dapat mengelakkan kekotoran dan dapat menjaga kesejahteraan hidup kita semua. Yang keempat, ia akan dapat memberi kemudahan kepada orang ramai. Dan yang kelima, ia akan dapat melatih diri kita berdisiplin dan juga bertanggungjawab. Apa pula akibatnya sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab terhadap kemudahan awam? Ada banyak akibat buruknya ya murid-murid. Antaranya yang pertama ialah akan berlaku pembaziran dan kerosakan. Yang kedua, akan mendatangkan masalah dan membahayakan keselamatan pengguna. Yang ketiga, akan memberi pandangan yang tidak baik kepada pelancong asing yang datang ke negara kita. Yang keempat, akan mengotorkan persekitaran. Dan yang kelima, akan menjatuhkan maruah dan nama baik negara.
Oleh itu murid-murid, marilah kita bekerjasama untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab ke atas kemudahan awam supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan sejahtera. Dengan itu selesailah pembelajaran kita hari ini berkaitan tanggungjawab ke atas kemudahan awam. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan baik. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.